Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Dr. Adham bin Baber, Menteri Kesihatan Malaysia, seterusnya wakil-wakil daripada media. Terima kasih kerana hadir pada sidang media mingguan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga saya. Setakat semalam, 8,992,832 orang telah daftar untuk menerima vaksin COVID-19. Ini adalah merupakan peningkatan 5% sejak minggu lepas. Dan kita sekarang ini mempunyai rasio pendaftaran kepada populasi 18 tahun ke atas jumlah 37%. Semakin meningkat dan ini adalah satu petanda yang positif. Bilangan yang telah diberikan vaksin hanya satu dos adalah 701,812, dua dos iaitu lengkap suntikan 443,029, membawa keseluruhan dos yang telah diberi adalah 1,144,841. Bilangan dos vaksin yang telah pun dihantar, iaitu bekalan kita, adalah 1,559,540. Bekalan ini dihantar setiap minggu. Jadi ini bagi menjawab soalan berkenaan dengan kadar vaksinasi kita. Banyak bergantung kepada bekalan yang sedia ada. Jadi kalau kita melihat daripada bekalan bilangan dos yang telah dihantar, 1.5 juta, dan bilangan dos yang telah pun divaksin ataupun disuntik 1.1 juta, ini menunjukkan bahawa kadar suntikan kita adalah kadar yang sangat berkesan. Jumlah pendaftaran bagi negeri paling tinggi pendaftaran seperti mana minggu lepas, wilayah Persekutuan Putrajaya sudah mencapai rasio pendaftaran mengikut populasi 18 tahun ke atas sebanyak 98%. Tahniah kepada Putrajaya, hampir 100%. Selangor 50%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 50%, Pulau Pinang 45%, Negeri Sembilan 44%. Kita akan memberi tumpuan kepada negeri-negeri yang masih lagi rendah pendaftaran seperti Negeri Kelantan, Sabah, Kelantan, Pahang, Terengganu dan Kedah. Saya juga ingin memaklumkan bahawa hari ini adalah hari permulaan fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan dalam media sosial kita pun sedang melihat gambar-gambar daripada beberapa negeri yang telah pun bermula fasa 2 pada hari ini berkenaan dengan pelaksanaan PIK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi golongan warga emas berumur 60 tahun ke atas, individu yang mempunyai sejarah penyakit komorbiditi dan juga golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Jumlah warga emas yang telah berdaftar adalah 1,438,974. Jumlah OKU yang telah berdaftar adalah 136,798. Manakala jumlah individu dengan komorbiditi yang telah berdaftar 2,029,297. Langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pendaftaran di kalangan ketiga-tiga kumpulan ini, bagi kumpulan warga emas dan juga golongan OKU, kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Masyarakat, Wanita Keluarga dan Masyarakat untuk menggerakkan Jabatan Kebajikan Malaysia yang mempunyai pengkalan maklumat berkenaan dengan OKU dan juga warga emas agar mereka dapat menjalankan community outreach untuk mendaftarkan kumpulan-kumpulan tersebut. Manakala Kementerian Kesihatan Malaysia melalui hospital-hospital awam dan juga hospital-hospital swasta di bawah pengendalian sektor swasta akan terus memaklumkan kepada doktor-doktor mereka untuk memberi nasihat kepada pasien mereka, terutamanya mereka yang mengidap komorbiditi untuk segera daftar menerima vaksin COVID-19. Saya juga ingin umumkan bahawa pada hari ini kita melihat 30 pusat pemberian vaksin bukan fasiliti kesihatan dibuka, iaitu di Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Terengganu, Sabah, Sarawak dan Labuan.
dan ini adalah untuk fasa kedua dan ini bagi menampung 600 lebih PPV kesihatan, iaitu klinik kesihatan awam dan juga hospital-hospital awam. Jadi selain daripada 600 PPV kesihatan, kita tambah lagi 30 PPV, pusat pemberian vaksin bukan kesihatan ataupun awam, iaitu Dewan Orang Ramai, Dewan Tertutup dan sebagainya. Seramai 9,916 telah dijadualkan untuk menerima vaksin pada hari ini. Dewan 2020 di Perlis menyaksikan kumpulan terbesar divaksinasi pada hari ini, iaitu seramai 924 orang. Sehingga akhir bulan April, kita akan memberi janji temu kepada golongan tersebut. Setakat hari ini jangkaan kita 110,000, tetapi ini akan meningkat berdasarkan kepada bekalan vaksin yang bakal kita terima. Untuk makluman, pelaksanaan fasa 1 masih lagi diteruskan untuk 258,783 petugas barisan hadapan yang kebanyakannya adalah untuk melengkapi suntikan dos kedua mereka. Negeri-negeri seperti Selangor masih menghabiskan pemberian vaksin kepada frontliners. Selangor akan memulakan fasa kedua pada 26 April ini. Ya, ini bagi menjawab soalan kenapa Selangor belum mula lagi. Kita ada sedikit backlog di Selangor frontliners untuk fasa pertama. Bila dah selesai nanti, maka kita boleh mula negeri Selangor pada 26 April. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada hari ini juga 888 orang pesakit dirancang untuk diberikan vaksin di 14 hospital KKM dan 7 buah negeri yang dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin khas atau special PPV. Kumpulan pesakit yang diberikan di hospital di SPPV ini adalah 4 kategori dan perkara ini akan disentuh secara lanjut oleh Menteri nanti. Pertama, mereka yang mempunyai sejarah alergi tertentu dan boleh menerima vaksin. Jadi kalau ada sejarah alahan tetapi boleh menerima vaksin, kita hantar kepada hospital untuk disuntik. Yang kedua, pesakit yang lemah sistem ketahanan badan, immunocompromised seperti pesakit kanser. 3, pesakit yang berisiko mengalami pendarahan akibat penyakit tertentu atau pengambilan ubat tertentu. Keempat, pesakit-pesakit dalam hospital yang dirasakan sesuai oleh doktor dan pakar untuk menerima vaksin di hospital seperti pesakit yang mengidapi pesakit kronik, pesakit yang menjalani rawatan hemodialisis di hospital, ibu mengandung yang menjalani rawatan di hospital dan pesakit psikiatri. Buat masa ini, hospital KKM yang terlibat dalam fasa 2 adalah 8 buah hospital di seluruh negara. Itu termasuk dalam 600 lah. 600 yang baki itu adalah klinik kesihatan awam. Jadi selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa sejak beberapa hari ini ada yang menimbulkan soalan berkenaan dengan jadual PICK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya, saya ingin memaklumkan bahawa kita mengikuti jadual. Ya, ada yang mengatakan bahawa kenapa lambat dan sebagainya. Kalau kita lihat negara-negara lain pun mereka ikut jadual. Di United Kingdom mereka ikut jadual umur 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Di Malaysia juga kita mengikut jadual kita. Fasa 2 adalah untuk warga emas, penyakit komorbid dan juga OKU. Selesai saja sebahagian daripada fasa 2, kita akan mula fasa 3 bila bekalan cukup nanti. Dan saya telah memaklumkan bahawa kita akan menerima bekalan vaksin yang lebih banyak ya bermula daripada bulan Jun nanti. Dan kalau kita melihat kepada kadar vaksinasi Malaysia, terutamanya kalau kita ambil contoh berbanding dengan negara-negara ASEAN, kita hanya didahului oleh Singapura dan Indonesia dan Cambodia. Yang lain semua Filipina, Thailand, semua belakang kita. Jadi nak kata kesimpulan kita lembab dan sebagainya, ya saya faham kegusaran rakyat yang sudah daftar masih lagi menunggu, tetapi kita cakap daripada dulu, apabila kita daftar, kita kena tunggu fasa yang kita terlibat. Kalau kita adalah orang muda yang tidak ada apa-apa penyakit, yang tidak ada apa-apa komorbiditi, tak bolehlah kata saya daftar pada 24 Februari, mana appointment saya. Sebab saya dah cakap daripada awal dah bahawa kita kena ikut fasa. Sekarang ini adalah giliran OKU, warga emas dan mereka yang ada penyakit kronik ataupun komorbid. Ya. Jadi saya harap rakyat akan memahami, walaupun kita telah buka pendaftaran lebih awal lagi, tetapi ia masih lagi mengikut jadual yang telah pun kita susun. Di UK sebagai contoh, dia tidak akan buka pendaftaran sehingga
anda layak untuk fasa tersebut. Maksudnya kalau usianya kurang daripada umur 50 tahun, dia tak boleh daftar. Dia kena tunggu sehingga fasa dia bermula. Tetapi di Malaysia kita buka awal sebab ramai yang kata buka saja pendaftaran, saya nak daftar. Jadi kita buka. Tetapi bila dah buka, saya minta kita patuh kepada jadual yang telah pun ditentukan. Itu saja yang saya nak sampaikan. Saya serah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Komusti, Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan para wartawan yang saya kasihi. Pada hari ini saya ada 2 pelaporan. Pelaporan pertama ialah pelaporan berkenaan dengan Malaysian COVID-19 situation week 15 ataupun epidemiologi week 15 tahun inilah. Dalam beberapa indikator yang kita laporkan ialah daily case, active case, kematian, kes-kes di ICU, testing capacity dan juga COVID-19 infectivity rate iaitu R value dan kluster-kluster yang ada serta COVID-19 movement control order. Saya telah edarkan laporan ini kepada para media personal. Pertama sekali kita dapati pada 17 April yang lepas 21 372,859 cumulative COVID cases dilaporkan dan pada minggu 15 sebanyak 13,742 cases dilaporkan bermakna average 1,963 kes sehari. Dan ini menunjukkan bahawa terdapat 45% peningkatan cases berbanding dengan epidemiologi week 14 yang ke-14 ataupun minggu ke-14. Dan peningkatan kes ini telah dikesan sejak 3 minggu yang lepas, sejak epidemiologi week ke-12 iaitu dalam graf yang kita berikan. Untuk kes aktif 19,094 COVID-19 active case pada 17 April yang lalu yang telah merepresent 5.1% daripada total cumulative case direkodkan di Malaysia dan 17,096 average active case reported pada minggu 15. Ini menunjukkan bahawa 18% peningkatan average active case dari minggu 14 ke minggu 15. Untuk itu 352,395 cases telah pun sembuh. Dia telah menjadikan 94.5% total cumulative case sembuh. Untuk kematian 1,370 cumulative deaths yang mana fatality rate 0.37% pada 17 April 2021 dan 49 kematian direkodkan pada minggu 15 di mana average 7 kematian sehari dan ini menunjukkan bahawa ada peningkatan kematian daripada minggu 14 sebanyak 3.71% dan peningkatan kematian ini juga dikesan sejak 3 minggu yang lepas sejak minggu EPID ke-12. Untuk kes ICU pada 17 April 225 kes didaftarkan di ICU dan 205 purata kes ICU untuk minggu 15 di mana 11% ataupun 20 kes kenaikan ICU kes berbanding dengan minggu ke-14 dan juga 41% iaitu 92 kes ICU kes perlukan ventilator pada 17 April. Ini menunjukkan bahawa 84 average ICU kes perlukan ventilator pada minggu 15 iaitu ada penurunan 1.1% kes yang perlu menggunakan ventilator banding pada minggu ke-14. Untuk testing capacity, pada 17 April kita telah merekodkan sebanyak 8,540,200 total COVID-19 test dan juga pada minggu 15 sebanyak 382,267 test telah dibuat. Average 54,609 ujian sehari kita buat pada minggu 15. Untuk itu terdapat 11.4% kenaikan ujian dilakukan pada minggu 15 berbanding minggu 14. Dan pada minggu 15
test positivity rate ialah 3.6%, iaitu kenaikan 0.8% test positivity rate berbanding minggu ke-14. Untuk RT ataupun R value, COVID-19 infectivity rates 1.19, confident interval 1.17 kepada 1.21, current RT for Malaysia as for 17 April, dan dia telah meningkat 2.5% daily increase RT berbanding, minta maaf, dia telah meningkat 2.5 daily increase pada minggu 15. Sejak 3 April, RT kita di Malaysia constantly di atas 1.0. Dan RT value ini satu bermakna atau atas satu bermakna there's potential for continued transmission of SARS-CoV-2 and a resurgence of cases. Untuk kluster, sebanyak pada 17 April sebanyak 1,515 cumulative cluster telah direkodkan, yang mana 347 adalah yang aktif currently. Untuk berbanding dengan previous week, iaitu minggu ke-14, 1.2% atau 4 kes penambahan aktif cluster berbanding minggu 14, berbanding minggu 15. Dan 14.3% 8 kes penambahan new cluster berbanding previous week. Untuk minggu 15, 60 cluster telah pun ditamatkan dan juga berbanding minggu ke-14, 14.3%. Pada laporan ini saya maklumkan bahawa untuk kluster workplace ataupun tempat kerja, dia merangkumi 46.9%. Untuk kluster community, dia melaporkan 28.1%. Untuk kluster education institution, dia melaporkan 18.8%. Untuk detention center, 4.7%. Dan untuk religious activities dalam minggu 15 ialah sebanyak 1.6%. 42 jumlah kes aktif adalah daripada kluster institution education pada 17 April, dan ini telah menyaksikan bahawa peningkatan twofold increase dalam number of cluster dalam bidang education daripada 6 pada minggu 14 kepada 12 minggu 15. Untuk itu, rekod kita menunjukkan bahawa pada minggu 14, 6 education institution direkodkan, pada minggu 15, 12 education institution direkodkan sebagai kluster positif. Untuk movement control order, sebanyak 76 lokaliti diletakkan di bawah EMCO pada 17 April, yang mana 37 lokaliti di Sabah, 22 lokaliti di Sarawak, 8 lokaliti di Pahang, 4 lokaliti di Kelantan, 2 lokaliti di Terengganu dan Perak, dan 1 lokaliti di Melaka. Terdapat 11 lokaliti diletakkan di bawah MCO, iaitu 7 lokaliti di Kelantan, 4 lokaliti di Sabah. Untuk negeri Selangor, Johor, wilayah Persekutuan Pulau Pinang, Kelantan, Sarawak diletakkan di bawah conditional MCO. Untuk Perlis, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Terengganu, Pahang, Sabah diletakkan di bawah recovery MCO. Data-data yang lengkap ada saya kemukakan kepada pihak Tuan. Kedua, laporan saya berkenaan dengan tinjauan vaksin COVID-19 2.0 yang baru dikeluarkan hari ini, iaitu sama ada terima atau tolak penerimaan vaksin. Daripada tinjauan 15,638 responden, yang mana tinjauan ini dibuat daripada 3 hingga 16 April 2021 melalui pengumpulan data secara online, Google Form, dan juga perkongsian pautan di FB My Health, KPK dan juga KKM. Kita telah mendapati bahawa sebanyak 88.3% telah mendaftar untuk pengambilan vaksin, 6.1% iaitu 945 telah menerima vaksin, 55.4% dari golongan B40, 4.8% bukan warga negara. Untuk itu, data yang kita dapat daripada tinjauan ini, keputusan untuk population 14,693,000 dalam kalangan yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19, 85% bersetuju untuk menerima vaksin,
berbanding dengan tinjauan pertama pada Disember 2020, 67%. Bermakna ada peningkatan daripada masyarakat yang setuju untuk terima vaksin. Untuk data tidak bersetuju, 5% saja berbanding dahulu kajian dibuat atau tinjauan dibuat 16%, tidak pasti 10% berbanding dahulu 17%. Inilah maklumat terkini tentang persetujuan untuk menerima vaksin di kalangan masyarakat kita. Terima kasih. Sebelum kita buka untuk soalan, saya ingin memaklumkan dua perkara lagi. Yang pertama adalah berkenaan dengan temu janji bagi fasa 2. Ada permintaan untuk temu janji itu diberikan bersamaan kepada suami dan isteri, di mana mereka telah berdaftar sebagai tanggungan di bawah sistem MySejahtera. Kita telah beri dan kita akan memberi temu janji ataupun janji temu sekali. Tetapi untuk mereka yang daftar berasingan, contoh suami daftar dengan MySejahtera sendiri, isteri daftar dengan MySejahtera sendiri, ada kemungkinan mereka dapat janji temu yang berbeza. Sebab itu saya ingin memaklumkan bahawa mereka boleh memanggil hotline kita untuk memohon supaya janji temu bagi suami dan isteri dalam fasa 2 ataupun tanggungan dengan individu yang lain yang layak untuk terima pada fasa 2 diberikan pada tarikh dan masa yang sama untuk memudahkan mereka pergi ke pusat pemberian vaksinasi. Ya, jadi saya ulang, kalau sekiranya ada sesiapa yang telah daftar mengikut MySejahtera mereka dan tanggungan menggunakan MySejahtera mereka yang diberikan janji temu yang berbeza-beza, mereka boleh buat panggilan kepada call center untuk mendapatkan janji temu pada tarikh dan masa yang sama. Dan yang kedua, saya ingin memaklumkan bahawa sebab ada liputan dalam media dan sebagainya, Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin telah pun setuju untuk memberi vaksin kepada individu dan juga pasukan yang mewakili Malaysia untuk pertandingan antarabangsa. Ini adalah under the category of national significance. Dan kalau kita tengok amalan di negara-negara lain pun sama juga. Ya, saya tengok di New Zealand mereka telah membenarkan atlet mereka yang akan mewakili New Zealand di Tamasya Olimpik untuk mendapat vaksin awal. Amalkan pendekatan yang sama. Sebab itu baru-baru ni ada gambar-gambar atlet kita mendapat vaksin sebab mereka bukan hanya akan mewakili negara kita di Tamasya Olimpik tetapi ada yang masih lagi melalui fasa kelayakan, pertandingan kelayakan untuk melayakkan diri ke Tamasya Olimpik. Dan kalau kita lihat baru-baru ini ada beberapa pemain badminton kita yang balik dengan positif COVID. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka terdedah apabila bertanding di Tamasya ataupun pertandingan sukan di peringkat luar negara, mereka boleh terdedah. Sebab itu kita bagi kebenaran kepada atlet kita untuk mendapat suntikan. Sama juga dengan pasukan bola sepak kita. Ya, itulah pada hari ini pasukan bola sepak kita mendapat vaksin. Ada yang tanya adakah pasukan bola sepak kita golongan OKU, warga emas ataupun komorbid? Tidak, sebab mereka terlibat dalam pertandingan kelayakan untuk Piala Dunia. 99% tak pasti layak ke tidak, ya, tetapi kita kena bagi vaksin kepada mereka sebab mereka dalam proses untuk pergi ke UAE kalau tak silap saya untuk perlawanan kelayakan bagi Piala Dunia. Itu sebab kita bagi kepada atlet. Memang dah dipertimbangkan di Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin. Kita ambil amalan negara-negara macam New Zealand atas sebab national significance mewakili negara kita di peringkat antarabangsa, kita bagi kepada mereka. Jumlah tak besar. Okey? Ya. Relawan yang vaksin yang 3,000, saya fahamkan mereka dah tak boleh ambil apa-apa vaksin yang ditawarkan selepas ni. Jadi apakah Macam mana mereka tak yang sukarelawan vaksin 3,000 bawah KKM, mereka ni saya difahamkan mereka tidak dibenarkan ambil apa-apa vaksin selain yang ditawarkan selepas ini. Jadi apakah mereka tidak dibenarkan ambil vaksin? Siapa vaksin, kata tak dibenarkan? sebab mereka dah bawah sukarelawan yang apa? Clinical trial 3 tu. Oh, yang sukarelawan untuk jadi, clinical trial. Ya, so apa status mereka? Mereka ni perlu daftar MySejahtera ke ataupun bayar dengan pasport vaksin? Itu jawab.
Ya, ini clinical trial yang dilakukan untuk vaksin MBC CAM yang kita telah laksanakan untuk 3,000 sukarelawan yang kita laksanakan di 9 lokaliti di hospital di negara kita. 3,000 sukarelawan tersebut telah divaksinkan dengan IMB CAM vaksin dan mereka tidak perlu divaksinkan untuk vaksin COVID-19 Pfizer ataupun Sinovac atau lain-lain vaksin kerana ujian ini memang khusus untuk mereka dan mereka kita anggap sebagai mereka yang terlindung diberi perlindungan terhadap vaksin yang sedia ada dan ini perlu dilaksanakan. Kita tak boleh beri suntikan tambahan kerana studi ini berlangsung selama 13 bulan dan mereka kita perlu nasihat supaya terus amalkan pendekatan public health iaitu seperti pemakaian pelitup muka, kebersihan kendiri dan juga penjarakan fizikal berterusan Thank you. YB, saya ada dua soalan. Yang pertama, baru-baru ini KP Operasi Pfizer memaklumkan bahawa suntikan dos ketiga mungkin diperlukan dalam tempoh setahun selepas inokulasi. Jadi sekiranya itu berlaku, suntikan ketiga diperlukan, apa persediaan Malaysia? Dan kedua, keputusan kerajaan Malaysia untuk mengguna pakai vaksin AstraZeneca. AstraZeneca hari Khamis, JKJAV bermesyuarat pada hari Khamis pagi sebab besok ada jadual masing-masing, ada tugas. So kita telah tangguhkan mesyuarat JKJAV sehingga hari Khamis. Untuk dos ketiga kita belum tahu lagi. Itu pun pandangan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Pfizer mungkin memerlukan booster dos yang ketiga. Kita tidak ada apa-apa data lagi berkenaan dengan keperluan untuk ada dos yang ketiga. Namun walaupun Kementerian Kesihatan dan juga CITF, JKJAV kita akan merancang untuk jangka masa panjang. Ada kemungkinan mungkin vaksin ini diperlukan untuk tahun-tahun akan datang. Kita belum tahu lagi, ya. Hi, good morning, YB. Shini here from BFM. So I've got two questions. The first one is going to be pretty short and quick. For those who miss out their appointment notifications, maybe as well as calls, because sometimes people don't pick up the unknown numbers and stuff. What's the protocol for them? Do they reach out to the hotline to check on their appointments? Because if they miss it out, it kind of means that it'll be redistributed. So how can they make sure that they don't miss out on it? For my second Can I just answer that question before you go straight? Yeah, sure. They can, if missed out on their appointments, if they missed out on the notification, which we give out normally 2 weeks before the appointment, what they can do is they can call the hotline or they can wait for another appointment to be pushed out. So what happens automatically, the algorithm in the system is that if they don't confirm their appointment, then we will take it as they not wanting to show up. The default will be that they will not show up and we will push another appointment out to them the next day. Okay, sure. My second question, I'm sorry to have to bring it up, but I think we might need a bit of further clarity on it. So it's about the health workers infection. You were quoted saying that 31 out of 40 health workers were infected, didn't receive their second dose yet. Does it mean that 9 others did get 2 doses? And you mentioned also that after 2 weeks of the second dose, then only full immunity is achieved. So, I mean, just so that we don't further increase vaccine hesitancy or anti-vax sentiments, what is the clear explanation behind this? And are the health workers okay? Yeah. Are they suffering less severe side effects compared to if they were not vaccinated? Okay, so out of the health frontliners who have already been vaccinated with 2 full doses, presently there are 272,019. 272,019. So let's use that as the denominator and take 9 cases of those people who have received 2 doses, 2 full doses, and have tested positive for COVID-19. That works out to 0.003%. 0.003% of medical frontliners who have been fully vaccinated with 2 doses and tested positive for COVID-19. And from what I know, Dr. Adam can confirm, out of these 9 cases, none of them have severe or even mild symptoms. They just tested positive for COVID-19, which means the vaccine works. If there's a 0.003% infection rate right now for those who have received 2 full doses, I think you can say that that's quite an effective vaccine. Yeah.
Hi, YB. This is Clarissa from the Star. Would like to ask for a detailed breakdown of the dates of vaccine arrivals and the number of doses that we have received in those arrivals. And if we could have also the figures of Pfizer and Sinovac vaccines each that have been administered so far. For April, we will be receiving 3 more shipments of Pfizer this week. April 21st, 128,700 doses. April 22nd, 36,270 doses. April 23rd, 12,870 doses, amounting to 177,840. As mentioned last week, the total supply of Pfizer that we have received and will be receiving for April is 712,530 doses. For the month of May, we are scheduled to receive 1,038,960 doses of the Pfizer vaccine and 500,000 doses of the Sinovac vaccine finished product from China. The supply will be sent in batches on a weekly basis. On top of that, we also have the Sinovac supply from Pharmaniaga that's ready in the form of a bulk form of 1,800 liters that can produce up to 2.6 million doses. However, that supply from Pharmaniaga is still pending NPRA approval for the product validation for the fill-finish facility. I hope that helps. So one more question, YB. We'd also like to ask, have there been problems with frontliners who were supposed to receive the vaccine, but they were not turning up for their appointments? If you have a Most frontliners have showed up for their appointments. Yeah. Habis. Very, very high attendance rate by the frontliners. I'll be able to update you next week on the phase 2, how we fare for the phase 2. But judging by the photographs this morning in social media, seems like the attendance rate has been quite good. Hi, YB and Dr. Sri. I'm Geraldine from Malaysia Kini. I have a few questions. So you mentioned before that migrant workers and refugees will also be given the vaccine, but when will they be vaccinated? Like in which phase, and how do they register for the vaccination? And are there currently any programs to promote the vaccination among these groups of people? I had a meeting with the Minister of Home Affairs last week to discuss the matter of refugees and migrant workers. For refugees, we will be working together with the Home Ministry for refugees who have registered. For refugees who carry the UNHCR card, we'll be working together with the United Nations to vaccinate them. So that will take place during phase 3. For migrant workers in factories and in industry, these workers will be vaccinated during phase 3 as well as during the economic sector phase, which will start probably in June when we have enough vaccine supply. But for migrant workers who have documents, the employees will be responsible for registering them. For migrant workers who do not have documents, we have also asked for the employees to register them, and we will make the vaccines available to them regardless of whether they have documents or otherwise, or they have their documents have lapsed. And one more question. Migrant workers and NGOs have also said that they are not confident with the assurance about not arresting them because of what happened last year with the raids. So how does the government plan to regain the confidence of these people? And some NGOs have also proposed an amnesty for migrant workers and refugees by the Yang di-Pertuan Agong instead of government ministers. So will JKJAB consider this proposal? I've discussed this at length with the Home Ministry. So we will be, the Home Ministry will be putting up a cabinet memo for the cabinet to decide on the policy for migrant workers as well as refugees. But we have agreed that we will work together with the United Nations, with the UNHCR, to get refugees who hold the UNHCR card to be vaccinated. And I think one key step towards increasing confidence amongst these refugees is a demonstration effect. Once we start working together with NGOs, as well as the UNHCR, to vaccinate refugees, and they themselves can see that they can come forward to be vaccinated without facing any consequences, then word will spread.
and they will be more confident to come out to get vaccinated. Good afternoon, YB and Datuk Sri. This is Ashwita from Code Blue. I have two questions. The first one is for YB Khairi. How will the 712,530 doses in April be distributed to states for phase 2? Meaning, is it according to the percentage of registration rates in different states? And the second one for Datuk Sri Dr. Adham, based on the MOH study on the vaccination among healthcare workers, is it the Pfizer vaccine? And after the study, was it? Did we find what is the efficacy rate after the first dose and the second dose? Also, if the participants were tested for COVID before or after developing symptoms? Yeah, thank you. On the question of distribution, the vaccines will be distributed according to the data we received based on the number of registered phase 2 recipients across the country. We have made one round of distribution last weekend to ensure enough supplies in all states, especially those who are kicking off their phase 2 today. So the long and short of it is that the distribution will be based on the demand, which is reflected in the registration that we have per state and based on district level. Ya, untuk jawapan kedua, untuk first dose efikasi yang telah pun kita maklum bahawa untuk Pfizer dia selepas disuntik dos pertama efikasi sebanyak 65% terbentuk, dan untuk 21 hari selepas dos pertama untuk dos kedua efikasi untuk Pfizer ialah sebanyak 95% efikasi selepas 2 minggu selepas dos kedua disuntik ataupun dienuklate. Ini menunjukkan bahawa keberkesanan ataupun efikasi untuk vaksin Pfizer sangat tinggi dan dia meyakinkan bahawa pelindungan dapat diberikan kepada mereka yang menerima vaksin. Untuk mereka yang mendapat COVID-19 ujian positif, ini dipanggil breakthrough infection. Untuk dos pertama yang direkodkan mendapat COVID-19 infection adalah selepas mereka mendapat kes tersebut dalam komuniti dan mereka diuji selepas mereka telah divaksin. Mereka datang dengan gejala yang ringan tetapi tidak membahaya. Untuk dos kedua, untuk mereka yang dikatakan infected, 9 orang diinfected ada COVID-19 selepas dos kedua, mereka juga mendapat COVID-19 selepas divaksin tanpa mereka ketahui mereka dapat COVID-19. Bila kita uji, mereka positif COVID. Itu saja. Okay. Good afternoon, YB and Datuk Sri. I'm Ishwari from Malay Mail. Two questions from me. Last week, of course, a minister made a remark saying that, we will donate 50,000 vaccines to Bosnia. But of course, YB Khairi, you did say that depends on how our supply here is and the schedule when we receive the supply. So are we still in a position where we can spare any for nations which, are incapacitated in terms of their access to the vaccine? That's one question. And the second one is, when will the media members especially be included in the vaccination program? Because this has been an ongoing question, but there seems to be no answer since we are also essential workers. So yeah, those are my two questions. On the question of humanitarian assistance, of course, we will consider it on a case-by-case basis, but this depends very much on the availability of vaccines, with the priority being given to Malaysia, obviously. So for the case of Bosnia, in principle, the Cabinet has agreed to offer humanitarian assistance of 50,000 doses of the Sinovac vaccine. When we send it, again, will be dependent on our supply, vaccine supply stabilizing. On the media, at the moment, we are full for the month of April, and this takes into consideration the elderly, those who have comorbidities, as well as the disabled community. So we are trying to find some wiggle space in May to start listing out some members of the media for prioritization. But what I can assure you is that once we have enough vaccines, May, June especially onwards, we can offer some prioritization for the members of the media as promised. Assalamualaikum, YB. Salam.
Okey, bagi saya ada dua soalan. Soalan pertama berhubung dengan kelompok kedua PEK. Boleh saya tahu setakat ni pecahan berapa penerima yang dijangka akan dimasukkan dalam PEK fasa kedua, termasuk juga dalam kalangan guru kerana wujud pelbagai kluster dalam peringkat institusi pendidikan. Adakah ia juga termasuk dengan golongan frontliners economic seperti yang dilaporkan sebelum ni? Soalan kedua, boleh saya tahu update berkenaan dengan door-to-door engagement untuk mendaftar vaksin? Sejauh mana keberkesanan dia dan berapa peningkatan pendaftaran yang direkodkan menerusi kaedah berkenaan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk guru, saya ingin memaklumkan bahawa JKJAV telah putuskan bahawa kumpulan guru akan diberi keutamaan bersama dengan warga MAS, Komorbid dan juga OKU dalam fasa 2, iaitu sekitar 500,000 guru kerajaan dan swasta di seluruh negara. Keputusan ini dibuat selepas perbincangan dan mengambil kira pelbagai aspek serta faktor seperti kebarangkalian risiko penyebaran jangkitan terutamanya di sekolah yang sudah pun dibuka. Dan bila kita ada kemampuan, kita akan mula menyenaraikan guru dalam fasa 2. Sekarang ini Kementerian Pendidikan Malaysia sedang buat line listing ataupun sedang kumpulkan senarai guru-guru swasta dan juga guru-guru di dalam sekolah-sekolah kerajaan untuk kita masukkan ke dalam sistem supaya dapat janji temu dalam fasa 2. Tetapi ini tertakluk kepada bekalan vaksin juga, ya. Bagi 54,537 guru yang telah pun disenaraikan dalam fasa pertama yang mempunyai comorbidity ataupun penyakit-penyakit kronik, 11,902 telah pun menerima sekurang-kurangnya dos pertama. Ya, jadi daripada 54,000 itu 11,902 telah pun menerima dos yang pertama dan selebihnya akan menerima suntikan mereka dalam bulan ini. Untuk engagement door to door, Agensi Pengurusan Bencana NADMA, Negara NADMA melalui program pemerkasaan komuniti telah menjalankan program jangka luar Community Outreach Program bagi meningkatkan pemerkasaan komuniti, memerangi COVID-19 dan membantu pendaftaran vaksin termasuk kempen door to door. Program ini telah sedang dilaksanakan oleh pejabat daerah dan dibantu oleh Sekretariat APM, pemimpin komuniti dan sukarelawan NGO. Setakat hari ini seramai 51,998 orang telah berjaya didaftar melalui inisiatif ini dan ini adalah ongoing, ya. Saya ada satu soalan untuk Datuk Seri Adham. Memandangkan sekarang ini kes COVID-19 dah semakin meningkat di Malaysia, ada ramai juga rakyat Malaysia yang bertanya-tanya kenapa sidang media khas COVID-19 DG KP Tan Sri Syam sudah lama tidak diadakan, adakah digantikan dengan sidang media DCITF ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pelaporan kes harian memang dibuat oleh Tan Sri KPK, yang mana kita akan dapat laporan berkenaan dengan kes-kes harian serta kes-kes yang berkaitan dengan kluster yang disebutkan. Itu dilakukan harian sama ada melalui PC ataupun press release, bergantung kepada keadaan di mana kita terpaksa berada di lokasi lain. Untuk pertama sekalinya saya akan melaporkan kes-kes epidemic week bermula hari ini berterusan untuk kita laporkan semua perkara yang berlaku sepanjang minggu sebelum ini untuk kita laporkan, dan itu adalah data yang terkini yang kita boleh present kepada masyarakat tentang apa yang berlaku. Dan kita akan maklumkan juga tentang trend yang berlaku di negara luar dibandingkan negara kita. Terutama sekali mereka yang mendapat gelombang keempat dan mereka yang so-called dah vaccinate tetapi masih lagi mendapati kes-kes COVID masih meningkat di negeri masing-masing. Okey, ada apa-apa soalan lain? Tidak ada apa-apa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih.